لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد. Yang dimuliakan oleh pengurusi majlis, sahabat saya secara Rabi'in dan imam dan ahli jawatan kuasa masjid, dan jazakallah khairan jazak adik kita Fadil Ustaz Abdul Rahmi yang telah mengordenkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bagaimana indah alunan, bagaimana menarik suara dan lagu-lagu sebagai santapan rohani kepada kita. Dan itulah dikatakan Al-Quran kalam Allah yang bermukjizat. Mukjizat bukan setakat pada makna, pada hukum, pada petunjuk dan kenyataan-kenyataannya. Bahkan mukjizat Al-Quran pada bacaan itu lagi. Walaupun tak dipahami akan makna, tapi seolah-olah kita memahami makna setiap yang mendengarkan Al-Quran. Tidak ada satu bahasa yang dituturkan oleh bangsa seluruh dunia melainkan Al-Quran. Orang Cina yang tak pandai cakap Melayu pun boleh baca Quran. India yang tak pandai cakap Cina pun boleh sebut Quran. Dan seluruh bangsa akan berdunia mempertutur kepada dia. Itulah mukjizat. Tadi kita telah sama-sama dengar bagaimana mukjizat Al-Quran dengan bacaan. Marilah sama-sama pula kita mendengar mukjizat Al-Quran pada sudut maknanya, maksud-maksudnya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra yang dibaca oleh tarikat diri. Semoga intipati daripada ayat-ayatnya dapat kita manfaatkan bersama sempena majlis Isra Mi'raj yang kita adakan kali ini di masjid ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa agung yang jatuh di atas Nabi Agung. Perjalanan yang agung ditemani oleh malaikat yang agung. Penghujung perjalanan itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Allah Ta'ala yang Maha Agung dalam majlis yang agung. Dan pada ketika itu Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima satu kefarduan daripada Allah, kefarduan yang agung, yang mana untuk baginda dan umatnya sampai hari ini. Sudah pastilah peristiwa tersebut adalah satu message yang amat besar, menyatakan sesuatu kepada umat, kerana peristiwa tersebut adalah mukjizat yang bersilsilatan daripada yang tersurah daripada peristiwa tersebut. Melemah ahli fikir, melemah ahli kaji, melemah penggali, kerana dia adalah merupakan satu pedoman hidup untuk manusia secara menyeluruh. Kerana inilah seorang ulama besar
yang bernama Muhammad Tahir Al-Qurdi yang mengarang kitab besar yaitu Tarikhul Makkah. Dia ada menyebut dengan katanya, inna qissatal Isra wal Mi'raj qissatul haqq an taktuba bil dhahabi wa an tanqusha fil qulub. Sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa, satu kisah yang mana hadir ke atasmu, yang perlu kita laksana, yang perlu kita bagi perhatian, yang perlu kita bagi tumpuan, hadir atas kamu. Sewajarnya mu kena bagi perhatian, antak tu babit tadi, mu kena kulit dengan kalam, dengan kalam emas. Wa antam kusyabil qulub, dan tulis pula dengan rupa paha, dan kertas-kertas itu adalah hati-hati kamu. Baru pandai dengan telak dia, baru pandai dengan harga dia. Begitu sekali pentingnya berdekat Isra dan Mi'raj untuk umat Islam fahami bersama. Kenapa tidak? Kaifa wa hiya qissatun tadammanat ar-rihlatun nabawiyyah al-muhammadiyah, yaitu satu kisah yang mengandungi perjalanan pengumbaraan yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara langit dan bumi, yang mana dalam perjalanan tersebut penghujungnya bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Azza wa Jalla climax kemuncak peristiwa. Kerana tidak ada satu peristiwa yang mewujud atas muka dunia, selama mana besar, selama mana hebat, selama mana keju, selama mana besar, selama mana agung sekalipun, dia adalah merupakan peristiwa melihat Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah melihat Allah Azza wa Jalla merupakan nikmat agung di dalam ahli-ahli syurga dia, penghujung peristiwa tersebut. Maka kerana inilah wa kanat natijatun hadhihi rihlatil maimunatil mubarakah, maka adalah natijah khalasah, kesimpulan daripada perjalanan yang diberkati ini untuk kamu umat Muhammad, khairan katsira, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Sewajarnya kita bagi perhatian, bukanlah nanti gerak boleh rojak saja, dan kita tak seharusnya kita jadikan Isra Mi'raj ini sebagai soal kelas ketiga bagi dalam boleh rojak dengar, boleh rojak cerita, boleh rojak roya. Jadi soal kelas bagi dalam rojak. Kita cuba ubah, kerana masa sekarang bukan lagi masa untuk kita dengar cerita. Apa yang penting bagi diri kita, kita perlu putih ambil pakar apa yang diperlihat, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Kerana apa yang Nabi tengok benda malam, apa yang Nabi tengok benda hebat, apa yang Nabi tengok benda baik, itu adalah amaran Allah kepada umat manusia sejahtera. Sebab itulah suka, amat sangat suka kalau kita kita cari buku Isra Mi'raj secara ringkas, kita baca kepada buku, baca kepada anak-anak kita, cikgu pula baca di sekolah-sekolah, ibu bapa pula baca kepada anak-anak, supaya kisah ringkas itu sebati dan dipahami oleh kita. Kerana tidak ada satu perjalanan dalam peristiwa tersebut
susunan dia, tarkih dia, penyataan dia, amal dia, tengah dia, ujung dan akhir, semua adalah merupakan rahsia-rahsia yang disimpul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran dengan surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sallallahu alaihi wasallam. Tuhan cerita apa? Tapi isi dia apa? Ambo kira nak cerita Islam Allah cara terperinci seperti yang disebut dalam kitab-kitab ulama-ulama susun pasal Isra dan Mi'raj itu. Perjalanan dia itu panjang, bermula lepas sekira-kira lepas sembahyang Isyak Nabi itu. Masa tu Isyak, fardu Isyak tu ada lagi. Tapi sekitar tu dah masa Nabi menyengkel di antara Hijri Ismail dan Kaabah. Masa tu dah start perjalanan peristiwa di perjalanan Nabi di Isra ke Baitul Maqdis, diperlihatkan jalan, dan di Mi'raj Nabi naik ke langit, lebih lagi sampai kepada Sidratul Muntaha, sehingga sampai kepada mustawa paling tinggi sekali. Dan balik separuh malam. Jadi Nabi pada malam itu seolah-olah memang terpantas, dia merata secara otomatik apa yang Nabi tengok. Bayangkanlah dengan perjalanan yang begitu panjang juga lah, start daripada Haifa sampai ke lewat mana, perjalanan yang panjang, dan Nabi sebagai kemara terpantas merakam setiap apa yang dilihat. Perjalanan yang menjangkau satu perjalanan yang tak ada ukuran keluasan alamnya. Sudah pasti banyak maklumat yang dirakam, yang disimpan dalam pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah baginda merakam menangkap peristiwa tersebut start daripada lepas Isyak sampai lewat malam baru sudah rakam itu, maka apa? Nak cerita secara detail amba kena ambil sebuah-buah masa selama itu juga. Amba rasa kalau baca setara itu tinggal amba sobat pada itu. Tinggal amba sobat pada itu. Apa yang penting ialah kita petik khalasah, natijah, kesimpulan yang kita rasa untuk kita fahami bersama. InsyaAllah kita memfahamkan akan dia, insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan akan hamba-Nya Muhammad. Cuba kita tengok ayat Quran ini, ialah jami'na ayat yang mula surah dengan isim tasbih. Dan surah Sabih isim fi'il amal. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Tapi berbeza dari surah ini, mula dengan isim tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya di suatu malam. Pasal isim tasbih ini lazimnya dihantar lita'ajubin, untuk menunjukkan benda-benda yang menakjub, benda-benda yang mengagum.
Benda-benda yang luar biasa. Kalau kita biasa kan, kita ada kalimat bahasa kita tak. Kalau misalnya kita yang orang benda orang kata, kita kata apa? InsyaAllah. Kalau kita yang bagi pada, apa kita kata? Masya Allah. Kalau kita boleh nikmat, Alhamdulillah. Itu kalimah-kalimah apa? Dalam Islam dipakai guna oleh. Kalau kita nak hijau, Bismillah. Dan kalau salah kita buat tasawuf, Astaghfirullah. Dan kalau kita tujuh, apa kita kata? Allahu Akbar. Bukannya apa? Tetapi kalau misalnya kita tengok benar-benar luar biasa, benar-benar hebat, benar-benar kita fikir, tak sabar, heran. Apa kita kata? Subhanallah. Inilah dengan Allah Ta'ala menggunakan kalimat tasbih pada awal dari ilmu Allah dikatakan bara'al istihlal, yaitu membayangkan benda yang akan dibahas, sebut dan bahwa benda yang akan diriwayat di awal khutbah, di awal perbicaraan yang disebut. Dengan isyarat ini dan menunjukkan bahawa dengan kalimat tasbih itu dan menunjukkan bahawa apa yang ditengok, apa yang dialami, apa yang dilalui, apa yang dicerita, apa yang dipaparkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pada tersebut adalah semua benar-benar baik, semua benar-benar ta'ajub, semua benar-benar yang mencari dan ada, semua benar-benar yang melemahkan akal untuk kita memikir. Itu dia. Akal tak mampu berfikir, akal tak mampu nak faham, tapi dia mampu dipahami oleh satu benda yang paling penting. Dia hanya dipahami dengan iman, tak mampu dipahami oleh akal. Di sini penting yang perlu kepada iman di samping akal. Kerana bagai-bagai dari agama kita ni semua boleh, semua boleh, tetapi benar itulah agama. Dan dengan inilah mengisyarat bahawa benar-benar agama ni kita tak boleh nak utamakan wajib Allah, nak utamakan menasabah Allah, nak utamakan akalnya semata-mata. Tak boleh, tak boleh. Dia mengandung satu benda penting untuk memahami dan menerima agama. Itulah iman di atas akal. Maka bila mana kita ada iman di sisi akal, maka kita dengar peristiwa ini mudah, senang, sebagaimana mudahnya kita tahu air itu. Tapi bagi mereka yang memahami, mendengar, tidak menggunakan iman, menggunakan akal semata-mata, dia pelat cerita ni sepertilah dia pelat buah fakun pelat tadi. Di sinilah perbezaan antara cara dengar orang mukmin, cara dengar orang kafir. Kerana inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi bentang, maka manusia berpecah kepada tiga grup. Satu golongan hak kafir, hak kafir. Abu Jahal, kunci dia dan wah dengan peristiwa ni dia kata Nabi dusta adalah. Hak lain dia kata hak Nabi riwayat semua, hak lain
Ini kunci Abu Lahab dan para ini. So, yang kedua, golongan yang kedua yang dah turun dah hawa ni, dah ikut dah hawa ni, terima dah hawa ni, beriman dah hawa ni, tapi iman dia tu tak apa-apa. Bila mana dibentangkan cerita ni, maka dia jadi gula, dia jadi taradud, dia jadi serba salah. Sebab itulah bila mana dibentangkan cerita ni di pagi tersebut, berbagai-bagai kasih. Ada setengah dengar bertepuk tangan, ada setengah dengar tersolat, ada setengah dengar terduduk, ada setengah dengar tu ngantuk, ada setengah dengar tersuruh, ada setengah dengar diam tak tegak, ada setengah dengar tunduk mengirim kepala. Allah tanya, bagaimana pendapatmu tentang cerita Muhammad tadi? Bagaimana pendapatmu? Dia kata tunduk komen. Jadi tunduk komen. Tetapi golongan yang tiga yang ialah bila dengar berita ni, bila dengar berita ni bentangkan kepada dia, dia kata apa? Dia kata jikalau apa yang disampaikan oleh Muhammad, apa setakat Baitul Maqdis, lebih lagi mengaku terima, jauh lagi mengaku terima, maka siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat menerima benar tanpa dalil. Semenjak hari itulah Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan satu gelar, satu kemuliaan yang diberi kepada Abu Bakar daripada peristiwa ini. Ini bermakna tiga golongan. Pak kafir, Pak ilmu jadi ringkas balik, dan Pak beriman balik. Tiga golongan. Maka kita dalam ni pendengar juga sama lah seperti golongan-golongan yang dulu. Maka hak mana kita tahu? Hak mana yang kita lihat daripada tiga golongan ini? Sudah pastilah kita lihat golongan yang ketiga. Dengar bahwa yakin, bahwa kuat, bahwa gila iman kita. Tapi kenapa dua golongan tadi dengar jadi rusak bagi diri dia? Di sinilah tepat perbezaan cara. Pasal apa dia jadi benar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Bila mana dia mendengar, dia memahami dengan menggunakan Allah, mengutamakan akal untuk memahami agama. Bila mana tak logik pada akal, maka dia tanya betul-betul. Tapi golongan sahabat dia dengar dengan Allah, dia dengar iman, dia dengar perkataan subhanallah, dia dengar perkataan subhanallah, dia dengar perkataan subhanallah. Dengar dengan iman, dengar lagu yang meningkatkan keimanan kita. Betul lah kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dinuna bunya 'alal uqul wa la 'alal uqul. Agama kita dibina di atas dalil yang nyata, yang jelas, bukan semata-mata di atas otak fikir agama seseorang. Tak. Kerana inilah kali kita faham ini, kita tak boleh mengedepankan otak dalam agama ni. Ada setengah orang ni, dia nak terima agama ni, dia fikir apa? Sebab itulah timur pendapat pelik menolak barang-barang agama, kerana dia fikir dengan otak. Fikir dengan otak. Berasa tak lagi, Allah. Berasa menasabah, ilmu. Halal yang boleh tak boleh, apa? Cara memahami agama bahaya lagi ni. Kalau dulu golongan yang mengutamakan otak dalam memahami terkadang menyeleweng. Jadilah Mu'tazilah, jadilah Qadariyah, jadilah Mu'attilah, jadilah Musyabbihah dan sebagainya. Tapi tak kurang juga dalam ni, kalau ada golongan yang memahami barang-barang agama, hukum agama, muamalah agama dengan otak, maka jadilah berbagai-bagai ideologi liberal,
sosial, dan berbagai lagi izam-izam yang mana dia memahami dengan menggunakan Allah. Akhir sekali busuk dalamnya. Jangan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah berjalan dengan hamba-Nya di suatu malam. Asra bahasa Arab maksudnya ialah berjalan malam. Asalnya asra'a yusri'u isra'an. Sebablah dia asal huruf hamzah, tetapi dibuka kepada dia untuk meringankan sebutan. Kalau kita nak tahu bahasa dia huruf ko, akhirnya kepada masdar. Isra'an itu dia menunjukkan asal dia adalah hamzah. Asra yusri, berjalan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya di suatu malam. Di sinilah ayat yang ayat Al-Quran Isra ni bukan Nabi jalan dengan gaya sendiri. Bukan Nabi tinggal gaya. Kenapa dia? Dia yang berjalan. Tenaga lain yang berjalan. Nampak apa? Jadi orang yang tak ada iman, dia tak nampak benda. Pasal dia tak percaya kepada Allah. Dia ukur dengan keadaan dia. Di Baitul Maqdis balik 40 hari di 40 malam 40 hari balik. Tiba-tiba dia pergi dengan Nabi kita wayak di semalam ni. Nak percaya lagu mana? Pasal apa? Dia tak terima. Pasal iman dia takut nuta. Sedangkan kalau kita ada iman zikir, kenapa? Nabi tak banyak dia jalan sendiri. Nabi banyak Tuhan yang memperjalankan dia. Tak boleh. Kita nak nampak sebagai contoh adalah misalnya Jet kalau dia musing dengan radio sendiri, dia musing view, dia jalan dengan radio, pada bateri dia, mengalir dia, menegak dia. Agak-agak berapa kali sehari, jaga panjang dengan jaga pendek duduk di pukul 12. Berapa kali tadi? Sehari semalam. Berapa kali sehari semalam jaga panjang duduk di pukul 12 dengan jaga pendek? Berapa kali sehari? Dua, nak kata dua, takut. 2 kali je, pukul 12 tengah hari sekali, pukul 12 tengah malam sekali. Tak lebih daripada 2, tak kurang pada 2. Tapi kalau ada lebih, itu je tak betul tu. Kalau kurang pada 2, pun juga je tak betul tu. Tak ada lebih. Sebab apa tak ada lebih? Pasal dia jalan dengan gaya dia, gerak dia, tenaga dia, energi dia, bateri dia, kuasa dia. Tapi kalau misalnya jalan dengan radio, radio dia mesti. Berapa kali saja agak jaga panjang tu. Berapa kali? Boleh lah nak kursi. Okey, dia mesti. Dia pindu. Tak boleh. Loh, nak berapa ribu kali sehari, tak boleh. Dalam masa sehari. Inilah nampak bila ada iman sikit dulu. Jadi orang kafir pada masa tu kan, dia tak nampak bab Tuhan, dia tak nampak bab iman. Sebab itulah dia tolak Allah. Sebab itulah pemikiran kita kepada bab gapo sekalipun, kalau tidak ada asaskan pemikiran ada akidah. Pemikiran yang bertuhan, apa-apa pun benda kecil rusak cara berpikir. Apa tak lagi benda besar? Apa tak lagi benda lebih besar, melibatkan negeri, melibatkan negara, melibatkan politik, melibatkan pemerintah. Kau lagi perlu kepada berfikir untuk mengamalkan masyarakat dengan berfikir berpaksi tentang iman dan Allah. Bang betul cara berfikir. Supaya beginilah Ustaz nak bisa. Pijak kenapa pijak? Orang muda orang lain kita tak kenal
bawah ni. Kalau bertidur tak payah petik bisa lalu. Setengah budak-budak kita tak kena pijak dia. Dulu kena. Pijak ni dia kecil. Dia jalan kat tengah ya. Seluruh nak kata seperti umur. Setahun tak kata lagi. Bisa ni, pusat logik. Nakal tapi logik. Bagaimana kita nak memahami Isra Mi'raj? Berpandukan kepada iman, bergigit-gigitan. Pijak ni dia jalan pokok. Tiba-tiba suatu malam betul tuan rumah nak pergi mesyuarat Kuala Lumpur. Pijak pun mengayak ni masuk dalam lipat terbaik lagi. Duduk dalam baju. Tuan pun limpak pun dalam baju. Dalam ni susu duduk. Tak kata di pada Jepun. Orang pijak di pada Jepun. Siapa di pada Jepun? Tuan yang nanya apa-apa. Kita masuk dapat 40 minit sampai di Kuala Lumpur. Bila sampai di Kuala Lumpur, tuan tak mesyuarat sudah berapa gini. Balik. Maka balik. Balik kat Jepun. Sampai di Kuala Lumpur nak kata balik semula. Tak ada siapa semalam ni sampai dulu balik. Pakai pijak di Kuala Jepun. Pakai pijak di Kuala Lumpur. Balik dulu sampai semalam. Pagi esok pijak dulu nak aku. Tiba-tiba lalu saya kau butuh. Lalu pijak kata, "Dok, aku nak punya mengapa dia?" Lalu kan semalam itu aku di Kuala Lumpur. Pijak. Lepas tu, aku di Kuala Lumpur. Lepas malam boleh sana Allah dengan menara berlomba, dengan menara telefonnya, dengan berbagai-bagai. Lepas tu malam tu juga aku balik. Dan lepas aku balik siapa dulu sebelum subuh aku siapa. Bila pijak cinta lagu mana dia tu? Sudah kata mana? Gila dan mudah. Gila dan mudah. Style aku. Dia banding. Style aku binatang terpantas berlari. Style aku dan cepat berlari. Aku tak reti. Aku tak reti. Pada lupa semalam ni balik mandi. Tiba-tiba mugi semalam ni dah pada dah gila dan mudah. Pasal dalam kepala anak muda dia tak nampak ada dua yang berhubung. Dia tak nampak ada dua yang berhubung. Dia tak nampak ada dua yang berhubung. Menjadikan pemikiran dia tersekat dan terbatas. Cara tak langsung pemikiran jadi kecil dalam untuk memahami dunia dan pengetahuan. Rusak. Dan itulah bagi itu. Kerana inilah Allah Ta'ala ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan akan hamba-Nya Muhammad di suatu malam. Sebab itulah asra fi'il lazim, tapi dimuta'addikan dengan bahagia. Bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya di suatu malam. Kenapa perjalanan ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam? Kerana malam adalah merupakan saat terbaik pertemuan di antara kekasih dengan yang Maha Pengasih. Dan malam juga adalah merupakan jadi masa terutama bagi raja-raja besar menjemput tetamu istimewa di sisinya. Jumpa sekali. Jumpa siap. Ini waktu Ramadan. Kalau malam, cara tu ramai kisah. Dan kenapa dia berjalankan malam? Kata setengah ulama bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
sesungguhnya telah datang kepada kamu nur daripada Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan salah satu daripada nama Nabi kita adalah Nur sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mesti menepati cahaya, menerangi alam dengan nur Al-Quran dan nur hadis nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita adalah cahaya. Dan bila mana menepati cahaya seperti pelita, cahaya ni kena jalan mana? Ya kata jalan tengah hari, bukan dia sah. Pelita nak buat puasa tengah hari, bagaimana mungkin? Ini sebab kenapa perjalanan tersebut di waktu malam. Dan dengan isyarat ini Allah Ta'ala menunjukkan bahawa malam adalah saat yang paling dikasihi oleh Allah untuk kita mendekatinya, untuk kita memburu maghfirahnya, untuk kita bermunajat kepadanya, untuk kita berjinus-jinus dengannya, untuk kita memburu radanya sebaik-baik adalah di waktu malam. Ini isyarat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang bermula daripada Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa allati barakna hawlahu. Masjid yang kami berkati di sekelilingnya. Tengok kata allati barakna hawlahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Tuhan tak kena, Tuhan tak kata allati barakna alaihi, yang kami berkati atasnya, atas masjid. Tuhan tak kata alladzi barakna fi, yang kami berkati di dalamnya. Tak. Tetapi Allah Ta'ala meriwayat keberkatan Masjidil Aqsa dengan Allah Ta'ala riwayat betul di sini. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Kerana tanam-tandus muka bumi di sekeliling Masjidil Aqsa yang terdiri tanah, batu, batan, kayu, kayan, buah-buahan, ternakan, adalah tempat yang diberkati Allah. Kerana padanya turunnya wahyu daripada Nabi terdahulu, dan padanya juga bumi yang menyimpan jasad-jasad kekasih-kekasih Allah Ta'ala banyak bersemadi di dalamnya. Kenapa Allah Ta'ala tawain keberkatan Masjidil Aqsa? Inilah yang paling kecil, qiyasul a'la bil adna. Nak wayak pada lain, nak pakai lain, tapi wayak nak tunjuk kehebatan pada lain, tapi gigiah dengan pada lain. Kalau di sekeliling berkat gitu mau, sekitar dia berkat gitu mau, tanah-tanah sebab kaya-kaya berkat gitu mau, apatah lagi masjid sendiri, apatah lagi masjid lebih lagi lah jawab. Mana ini lagi kita dikawin sudah diketahui benda ni dalam Quran sendiri sebut benda ni, dan benda ni difahami oleh orang Yahudi, dan disebutkan oleh kitab-kitab dia dulu lagi. Kerana inilah orang Yahudi menjadikan bahawa Masjidil Aqsa adalah merupakan bumi emas baginya, sangat berharga di sisinya dan di sisi agama Islam sendiri. Kerana inilah yang dipahami oleh dia, kerana inilah dia ke mana-mana pun akan tetap tidak membenarkan Baitul Muqaddis jatuh ke tangan muslim. Siapa ini? Tak ada boleh kan? Pak boleh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dinyatakan dua masjid saja? Satu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Inilah isyarat bahawa Nabi isyarat bahawa Masjidil Aqsa, kedua-dua masjid ini biarlah jadi milik orang Islam. Kalau Masjidil Haram telah jatuh ke tangan Islam, hasil perjuangan baginda, hasil jihad baginda, hasil kejayaan baginda dengan jadi Fathul Makkah, maka Masjidil Aqsa Nabi pergi pada malam itu sebagai isyarat jejak sebentar tahu simpan hijab membebaskan Masjidil Aqsa disentuh kepada umat. Tapi saya sampai ini tidak ada umat di zaman Al-Quran. Sudah ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi di zaman
negeri Palestin yang berjuang. Seharusnya kita umat Islam menyeluruh memperjuang bebas dengan dia. Kerana inilah hari ini kita sangat duka cita bagaimana benua Arab yang penuh dengan kekayaan, kekuatan di sekitar Masjidil Aqsa, tetapi tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Sehingga terpaksa Palestin mari menatap turun, menatap di selatan, memohon bantuan untuk meneruskan perjuangannya. Inilah yang kita sedih. Kerana hari ini pemimpin-pemimpin Islam daripada dunia Islam terdiri daripada mereka yang lemah imannya, dhaif yakinnya, cetek ilmunya, kurang takwanya, menjadikan dia lebih takut kepada manusia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sedih. Dan berhujung daripada ayat tersebut Allah Ta'ala cerita linuriyahu min ayatina. Ini hikmah daripada surah. Aku berjalan ke Rasulullah pada mana itu linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan Muhammad itu ayat-ayat kebesaran kami, ayat-ayat keagungan kami. Sebab itulah peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk Nabi banyak tasdiyatun Nabi, tawfiqatun Nabi, wa tabyinun Nabi, dan untuk kita pula ada tabyinul at-tabyinul ummah, untuk menetapkan ummah. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ini baginda setahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Dan lepas daripada baginda balik dakwah daripada Taif, dan lepas daripada kewafatan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, kewafatan Siti Khadijah kehilangan bagi kasih. Soalan yang banyak menolong dari dia dakwah Nabi, mengorbankan jiwa dan harta, segala mati dia satu kehilangan bagi Nabi. Kesedihan Nabi bertambah bila mana Nabi berdakwah ke Taif. Nabi sangka dakwah baginda disambut, dirami, diterima, tapi rupanya tidak. Penduduk Taif upah pemuda kehelasan, upah gangsta, upah pemuda macam betul, pandai, mampak dengan batu sehingga berdakwah muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedih baginda sehingga baginda balik duduk di pohon berteduh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih memohon pertolongan. Maka dengan sebab dua perkara ini Allah Taala tasliyah Nabi kita sebentar, hibur hati Nabi kita sebentar, hilangkan kesedihan, hilangkan kesedihan itu. Maka diambil Nabi kita buat jalan macam ini. Sebab itulah kita dikatakan hijau tu hijau juga, tapi jangan hijau sombong. Belah ada macam angin jaga-jaga. Tak kali. Sekali setahun. Tak kali. Supaya boleh menenangkan perasaan kita, meridaikan kepada kita, melapangkan pemikiran dan dada kita, supaya dengan dia kita boleh melahirkan hijau yang berkualiti lagi. Dan selain daripada tujuan itu, selanjutnya ialah untuk menyatakan kepada Nabi. Kerana Nabi akan menyatakan setiap kata, setiap ayat mana-mana Al-Quran yang menyebut pasal akhirat, menyebut pasal syurga, pasal neraka, supaya benar-benar disebut oleh Al-Quran itu difahami oleh Nabi sendiri. Setiap kata dengan diperlihat mata leleh, lihat langit dengan keadaan mereka dengan segala sifatnya, syurga neraka dengan segala isinya, supaya dengan lihat inilah senang Nabi menyatakan apa yang disebut dalam Al-Quran satu jelas dan nyata. Dan yang ketiga, untuk menambahkan kekuatan jiwa kepada Nabi. Bila mana terlihat nama sendiri, syurga neraka dan segala-gala bahagian akhirat hasil daripada sini, maka jadilah Nabi kita manusia yang sezuhud manusia, seyakin manusia, setawakal manusia, setapah manusia, sesabar manusia, sekasih manusia kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan jiwa yang sebegini
selepas daripada peristiwa hijrah ke Madinah Munawwarah. Sebab itulah kita jual dia kawin, kena kuat juga weh. Kena buat rusuh kata. Ni dah jual segi dengan semangat, jiwa kelakon. Apa lagi setelah nyebut dia ke, amalah padikan. Nyebut dia ke dengan projek dengan pakar amalah waktu. Pasal apa? Pasal kita tidak ada jiwa berjuang. Kita tidak berjuang dengan seperti yang Allah Ta'ala atur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sila. Dan apa yang penting sekali ialah tasbihul ummah. Peristiwa ini ialah Allah Ta'ala dan mentasbihkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Walaupun peristiwa tersebut diperlihatkan kepada Nabi kita tengok, Nabi kita kenal, Nabi kita lalui, Nabi kita rasai, tetapi sebenarnya kalau mereka yang beriman dengan Nabi sebelum hari tawasyakah seolah-olah kita tengok sendiri. Tidak ada satu umat yang Allah Ta'ala meningkatkan iman umat dengan cara begini. Bagaimana kata Allah Ta'ala pilih seorang manusia yang tak pernah bercakap bohong, yang tak pernah menghadap cerita, yang tak pernah mereka-reka bahawa naik itu betul-betul lihat alam akhirah dengan mata luas jelas, dengan lihat kemulah supaya terwayak kepada umat. Dengan inilah umat yang tadi sepenuh dengan baginda di atas nama nubuwah dan risalah, maka seolah-olah tengok baginda adalah kita yang tengok, khabar baginda seolah-olah kita yang jelas. Ini adalah merupakan satu kejutan kepada iman. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, selepas daripada peristiwa tersebut, iman dia semakin kuat, iman dia semakin tahu, iman dia semakin kental, mampu menghadapi berbagai ujian seperti bila ibu rubah dan berbagai-bagai macam. Oleh demikian muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian daripada peristiwa ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantukan oleh Allah sembahyang 50 waktu saling sembahyang. Maka mereka akan cerita baginda sallallahu alaihi wasallam itu lalu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, apakah yang diberi Allah Ta'ala kepadamu? Dan Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu langit yang ketujuh, Nabi Musa langit yang ke-6. Alam turun jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, pesanlah kepada umatmu, bumi syurga subur, tanahnya subur, pohon-pohon syurga itu amat indah. Maka pesan kepada umatmu, jangan lupa banyaklah tanam pokok-pokok di syurga. Lalu Nabi kita tanya, apa pokok-pokok di syurga itu? Itulah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita kena banyak zikir. Dialah dikatakan syajaratul dzikri, pokok-pokok zikir. Karena syurga di kebun ni kalau tak ada pokok, tak ada pohon, tak ada kebun, tidak ada. Mana indah pokok? Maka kalau kita dengar supaya syurga kita banyak pokok dengan buah, dengan udara segar, kita banyak tanya di dunia. Mana pokok kena tanya? Banyaklah zikir. Maka Nabi kita turun lagi jumpa dengan Nabi Musa di langit ketik. Musa tanya, ya Muhammad, apakah Allah Ta'ala bagimu kepada umatmu? Dan Nabi kita sembahyang fardu di waktu sehari semalam. Nabi Musa kata, banyakku di waktu ya Muhammad. Kalau aku berapa lagi tak memang rumah. Kalau mamu lebih lagi lah jawabnya, naik tak boleh. Nabi kita tak boleh. Cuma naik. Bukan dua pula. Berapa ya Muhammad? 5. Tambah lagi. Naik lagi.
naik minta demo hikmah Nabi Musa berlari yang tinggi, hikmah berlari yang tinggi. Boleh tak kawan-kawan pasal majlis tak sudah lagi? Kalau dia apa tanduk, tak boleh nak apa dah. Tak boleh nak apa dah. Tapi nasib baik, tak sampai di bodoh, di sepadan. Nasib baik situ. Akhir sekali naik turun, bapak 50 jadi 45, 45 jadi 40. Akhir sekali kurang sampai 50. Lalu jawab Nabi Musa, ya Muhammad, kalau tak begitu, bila kita naik lagi? Nabi berkata, biarlah Musa, aku maju pelajar. Aku maju pasangan. Agak Nabi naik duduk ni. Bukan tak takut dalam komando. Pulau maju. Sungguh. Tapi ini satu pelajaran yang paling besar sekali. Zat Allah Ta'ala Malikul Muluk. Allah Ta'ala berhukumkan kepada Nabi kita 50 semaya. 50 kali semaya. Sehari semaya itu ada perintah. Akta. Perlembagaan. Satunya tak resmi. Kalau misalnya perintah berupa orang Malikul Muluk, raja segala raja ni kan. Dia yang tu bikin taibat. Putih-putih. Tak boleh boleh dah. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, walaupun dia perintah kemat 50, Nabi tak korek. Tengok. Turun lagi, naik pula, minta pula, korek lagi. 50, turun pula, baru pula, naik pula, minta pula, korek lagi. Bermakna kali lima, berapa tu naik? Berapa? 50 turun ke 5 berapa? 10 nanti permintaan. Tetapi Tuhan kata, apa ni? Orang wismu ni minta aku orang mengerti nombor kita. Tapi Allah Azza wa Jalla kita boleh padahal raja perintah itu ada tetap. Tetapi walaupun begitu, Allah Ta'ala yang pengasih, pemurah, dilanjutkan sampai begitu sekali. 50 kurang jadi 5. Apabila sudah saja 5, Tuhan istihaduan. Tak apalah ya Muhammad, walaupun asal 50 dikurang 5, aku tetap bayar seperti 50 pada asal, tanpa kurang walaupun sedikit pun. Ada aku tak kurang, walaupun ada itu aku kurang. Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa kata, ya Muhammad, umatmu tak tahu lagi. Nabi kata, biarlah aku buat. Aku tak harus tangan di mali makan kaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang penting ternyata ini apa yang ditakuti oleh Nabi Musa terbukti. Bagaimana kalau kita tengok remaja kita, muda-mudi kita, perempuan kita, orang tua kita, budak-budak sekolah kita, berapa peratus yang sembahyang? Berapa peratus tak? Remaja sekolah. Pak sembahyang. Fakta sembahyang 80% daripada kalian belajar. Ada 10 orang 80% di kalangan remaja di kalangan orang tua-tua itu pula yang tak sembahyang adalah 40% yang tak sembahyang. Di kalangan orang tina, di kalangan muda-muda yang tak sembahyang adalah 90% yang tak sembahyang. Pelajar-pelajar tertinggi sekali 80% yang tak sembahyang. Padahal 5 waktu je. Bayangkan kalau 50. 50. Bayangkanlah kalau kita sekali. Kata mana di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada umat, aku banyak-banyak aku jumpa Nabi di malam Isra. Maka tak pernah lagi aku jumpa Nabi yang sangat-sangat prihatin kepada umat. Tengok.
Tengok sehingga Nabi rasa terhutang budi dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga sanggup mengesyorkan sesuatu semata-mata fikirkan kepentingan ummah baginda. Sebab kita bersalawat ke Nabi kita, maka share selawat kepada Nabi-Nabi lain, khususnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di samping kepada para sahabat. Daripada sini dan muslimat yang dirahmati Allah SWT pada mana yang mulia ini, kalaulah sembahyang amanah yang diperintahkan oleh Allah, dan amanah sembahyang itu dapat dilihat bagaimana cara bagi, cara fardu Allah Ta'ala kepada Nabi tanpa wasitah Jibril, dan bukan pada ketika Nabi berada di bumi, berbanding dengan fardu-fardu lain yang semuanya itu Allah Ta'ala fardu, Nabi kita di bumi, dan semua wasitah Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi berbeza dengan kefarduan sembahyang. Bagaimana Allah Ta'ala bagi satu kefarduan sembahyang, Allah Ta'ala mengangkat Nabi kita setinggi-tinggi tempat, setinggi-tinggi maqam, sehingga tak sampai maqam tersebut oleh Rasul yang diutus, malaikat yang muqarrabin, malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam soleh. Disitulah diberinya sembahyang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, isyarat kepada bahawa besarnya pada saya, tingginya nilai sembahyang, agungnya diri sembahyang, dan dekatnya ibadah hamba kepada Allah. Tidak ada malaikat seperti sembahyang sebagaimana dekatnya baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Bila mana benda lagu ni besar dia, tinggi dia, agung dia, setahu mana kita kena jaga. Ini amanah yang diberi sampai begitu sekali majlisnya. Setahu mana kita menghidup, melaksanakan dia. Kalau amanah setahu ni, pada waktulah yang pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah akan esok adalah sembahyang. Awal ma yuhasabu Allah Ta'ala 'ala al-'abdi yawm al-qiyamah as-salat. Awal pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala atas hamba esok pada hari kiamat ialah semaya dulu dan akan diberi. Jaga. Kalau diberi dengan begitu sekali, amanah begitu agung sekali, sudah pasti soal tanya tunjuk sebab pada sembahyang amat berat sekali. Bagaimana kita menyempurnakan amanah Allah Ta'ala yang sangat penting, yang sangat besar ini? Mampukah kita berhadapan dengan pemeriksaan dan tanya Allah Ta'ala terhadap kita tentang tanggungjawab terhadap sembahyang? Sukar untuk dikatakan, tapi jalan mudah untuk kita laksanakan sembahyang ini terbaik, sebaik-baik, supaya kesempurnaan amanah yang paling besar kita kena jaga waktu. Kita kena jaga dulu. Lagu mana? Pertamanya ialah kita kena buat sembahyang itu berjamaah. Dan yang kedua, kita sembahyang berjamaah itu di masjid. Bila mana kita sembahyang berjamaah di masjid, tersempurna kita tahu pada sembahyang. Pertama, kita buat yang terbaik dari segi perbuatan, yaitu jamaah. Yang kedua, kita buat yang terbaik pada sembahyang dari tempat di masjid. Yang ketiga, kita buat yang terbaik pada sembahyang yang tiba masa, kerana dia didirikan awal waktu. Tak ada orang semaya asal di masjid pukul 7. Ada. Maka bila mana kita diri di masjid awal waktu berjemaah, maka tersempurnalah amanah Allah Ta'ala yang terbesar. Kerana bila mana kita diri salat di masjid awal waktu berjemaah, maka sembahyang menjadi satu walaupun berjemaah. Walaupun buat lama-lama pada hukum satu sembahyang, maka bila mana sembahyang didirikan secara berjemaah, kalau ada silap cacat tak pernah lebih kurang, maka Allah Ta'ala tidak akan bersoal kepada individu, kerana benda itu telah dibawa dalam bentuk jamaah. Selama kita dalam menjaga amanah yang terpenting ini. Tapi hari ini setengah mana kita menerima orang setengah mana masjid menjaga jemaah? Kerana ini tugas kita ini sempena
sama-sama ke surah Al-Mi'raj pada malam yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mula menegakkan jemaah, mengutamakan sembahyang berupa jemaah di masjid. Kita buatlah kempen ke mana, pada kita orang tua, pada muda-mudi dan sebagainya. Usahalah bagaimana supaya muda-mudi mendekati dengan masjid. Buatlah apa-apa cara sekalipun. Kerana bila mana masyarakat mula menghidupkan jemaah, maka masyarakat itu terkawal. Dan bila masyarakat mendekati masjid, dengan sendiri masyarakat terlepas daripada gejala-gejala sosial. Hati sebaik-baik anggota pada manusia adalah hati. Bila mana baik hati, baik seluruh tubuh, baik seluruh anggota. Maka hati pada masyarakat adalah masjid. Bila mana masjid itu diimarahkan, dibaikkan, berjaya pada dia, berjaya bagi masyarakat, maka bolehlah masyarakat setempat. Tapi bila mana masjid tak dapat didirikan dengan sebaik-baik fungsinya, masjid tak mampu kita panggil ahli qaryah ke dalamnya, maka gagal masyarakat itu dibentuk. Oleh demikian, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sempurna sambutan sambutan Isra Mi'raj pada kali ini sama-sama kita ambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Semoga dengan dia sebagaimana Allah Taala mengangkat keimanan para sahabat, mudah-mudahan Allah Taala mengangkat dan menambah iman kita dengannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum